Mic ni dah on belum? On. Mana dia? Ada. Dia tunggu saya start. Okay. Okay. Suara saya okey tak? Bergema Bergema. Boleh betulkan suara saya jadi macam hari tu tak? Boleh? Jadi suara okey. Tak berapa okey. Dia terkeluar. Sekarang? Masih lagi. Lagi. Dia tengah adjust. Adjust lagi. Tolong adjust lagi suara saya. Belum boleh lagi. Masih lagi berdengung. Mungkin kena adjust lagi sikit. Sikit lagi. Dah nak kat okey kan? Tak okey juga. Tak best. Masih tak best lagi suaranya. Cakap. Nak cakap apa? Cik Ibrahim. Suara saya. Kenapa ketawa? Lagi. Macam ini okey. Ni baru okey. Lambat Oh, nak kena tunggu. Oh, nak kena sabar. Dengar tu, kena sabar. Okay, thanks. Frekuensi nak kena ni lah. Oh, 10 second. Macam 10 minit je. Segera je lah.
Okey, jom kita mulakan kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat semua hari ni? Alhamdulillah. Kak Azhar mana? Oh, dia dah terbang Dia tak datang. Kenapa? Tak tahu. Oh, okey. Pelik pula tiba-tiba Kak Azhar tak datang. Start dekat jam tak datang. Macam mana start dekat jam ke maknanya tengah dalam perjalanan? Terus balik ke? Patah balik? Masih dekat Bukit Panjang? Oh. Dah keluar patah balik Dah keluar patah balik Okey, tak apa, tak apa. Tak sempat ke sampai sini? Tak sempat lah. Oh, sampai-sampai je dah Assalamualaikum Okey lah, tak apalah. Mana-mana. Baik, hari ni muka surat berapa kita? 39 masih di situ Okey, kita ulang balik perenggan yang atas tu kan, yang pada waktu seorang hamba, sebab hari tu saya discuss sikit saja yang perenggan akhir tu kan, sebab kita dah nak akhir-akhir tu. Okey, baik. Muka surat 39 masuk pada perenggan yang setelah ayat Al-Quran yang kedua tu ya. Maknanya di bawah surah An-Nisa ayat 81. Jelasan kepada kita pada waktu seorang hamba telah mengetahui bahawasanya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui sehingga tiada yang mampu menghindar darinya walaupun besar makhluk itu sebesar zarrah, baik di langit maupun di bumi. Dia Maha mengetahui segala yang bersifat rahsia dan tersembunyi, yang terlihat secara kasar mata dan disimpan dalam hati. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Bahkan dia mengetahui jumlah segala sesuatu secara terperinci. Maka sesiapa pun yang benar-benar mengetahui bahawa Allah senantiasa mengawasi, melihat dan berada di dekatnya, pengetahuannya ini akan menjadikan hamba Allah sentiasa menjaga lisannya. Anggota tubuh keinginan yang terlintas di dalam sanubari dari segala perbuatan dan kehendak yang tidak diredai Allah. Sebaliknya, hamba tersebut akan menjadikan anggota tubuhnya hanyalah melakukan perbuatan yang dicintai dan diredainya. Minggu lepas saya tak tanya, faham tak paragraf ni? Paragraf ni nak cakap tentang apa? Kak Nisa. Apa soalan dia? Soalannya ialah perenggan ini nak beritahu apa pada kita? Apa dia? Akhlak. Okey, akhlak macam mana?
Oh, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala memerhatikan kita. More conscious dan rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat, Maha mendengar dan Maha segala-galanya. Okey, cantik penerangannya. Terima kasih Kak Anissa kita. Nak bagi berapa markah? 10. Sikit sangat. Apa dia? Nak bagi berapa markah tu 10 je. Okey lah, boleh 10 per 10. Kalau jawab exam boleh lulus insya-Allah. Apa pun yang penting macam inilah. Perenggan ini ingin menyatakan kepada kita bahawa seorang hamba itu dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia mengetahui tentang Asmaul Husna, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kita panggil sebagai rasa malu kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah bawa tak hadis tentang rasa malu tu? Dekat dalam kuliah ni lah, saya tak tahu. Saya pernah bawa tak? Yang al-istihya al-haqqal haya. Tak pernah. Kak Mariam tak pernah ya? Tak pernah ke tak ingat? Macam mana Zila? Zila seorang hari ni? Tengah datang on the way. Oh ni tak jam balik-balik tak. Ustazah ada sebut tapi tak ingat. Oh. Rasa malu. Apa yang Kak Nisa ingat? Kita tahu Allah yang ada, Allah dengar, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Jadi kita jaga mata, jaga pemikiran. Hampir tepat. Hampir tepat. Liza ingat? Dia tengok dia. Ya Rabbi. Dia tengok dia. Kenapa? Ingat tak? Oh. Yang kena ingat kita perempuan malu kena lebih. Orang perempuan malu kurang tak boleh? Okey, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita. Bagi saya, bila seseorang dia memiliki rasa yang sebenar-benar malu kepada Allah, bermakna dia itu faham tentang sifat-sifat Allah yang maha mendengar, maha melihat dan maha segala-galanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada para sahabat, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Macam mana? Ingat? Tak ingat juga? Okey. Dah masuk depan tu, tak ingat lagi. Malulah kepada Allah dengan rasa yang sebenar-benar malu. Kemudian di kalangan para sahabat kata, ya Rasulullah, inna nastahi walhamdulillah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ni dah memang ada rasa malu dan alhamdulillah. Dia gitu. Mereka kata gitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kata kepada para sahabat, bukan itu yang dimaksudkan dengan bukan cara begitu. Bukan kita kata malu pada Allah tu kita sebutlah dah memang malu pada Allah lah gitu. Bukan gitu maknanya. Tapi Nabi kata gini, laisa dzaka, bukan begitu. Bila aku kata malu yang sebenar-benarnya kepada Allah, bukan dengan kata okeylah kita malu, alhamdulillah ya, kita ada rasa malu semikian. Dia bukan gitu. Tapi Nabi beritahu kepada kita, apakah ciri-ciri ataupun sifat orang yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Pertama sekali Nabi kata apa? Walakinnal istihya'a minallahi haqqal haya. Akan tetapi rasa malu kepada Allah itu dengan sebenar-benar malu, antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Ingat tak? Tak ingat juga. Allah. Memang tak ingat langsung. Belum belajar. Tak. Belum belajar Sekejap. Saya ni nak ujung-ujung hari Jumaat, suara nak hilang. Okey.
Apa tu? Nabi kata, hendaklah engkau menjaga kepala. Dan apa yang engkau fikirkan. Ingat tak? Masih lagi lah nak tanya. Ingat ke tak? Ingat tak? Okey. Hendaklah engkau menjaga antahfazar ra'sa wa mawa'a. Hendaklah engkau menjaga kepala dan apa yang engkau fikirkan. Ini satu. Jadi kalau kita tahu tadi Allah Subhanahu Wa Taala itu dia Maha melihat, Maha mengetahui apa yang ada pada hati kita, diri kita, kan? Jadi kalau di situlah yang menimbulkan rasa malu kita yang sebenar-benarnya kepada Allah. Sehingga kita akan menjaga apa yang kita fikirkan dalam pemikiran kita. Sebab ada tak orang tahu apa yang kita fikirkan? Tak tahu kan? Kak Siti tahu apa saya fikir? Oh, kena tengok je baru tahu apa saya fikir. Kak Siti ni kasyaf ke? Takutlah Kak Siti. Dia tahu tengok dalam. Saya tengok muka Cik Salimah saya tahu. Dia berkerut je kan. Apa kau berbual Sakinah ni? Bila kau sebut hadis ni tak tahu. Macam tu kan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui apa sebenarnya yang ada dalam pemikiran kita. Kita tak boleh nak tebak kan. Yang kita ni kalau rasa malu pada Allah, kita akan jaga apa yang kita fikirkan. Itu yang pertama kan. Yang kedua, Nabi sebutkan wal batna wa ma hawa. Dan perut kita serta apa yang kita isi dalam perut kita itu. Adakah kita makan makanan yang halal, kemudian makan rasuah, ni semua berkaitan dengan perut lah. Apa lagi berkaitan dengan perut? Selain daripada makan dan minum. Makan dan minum je perut ni. Kenapa ketawa? Makan dengan minum je perut kita ni. Hari ni saya tak ada mic ni Saya tak berwire hari ni. Okay, malu pada Allah. Kenapa kita malu pada Allah tadi? Sebab kita tahu tentang Asma'ul Husna, sifat-sifat Allah, okay, nama-nama Allah yang baik, yang mana semuanya itu akan bawa kita memiliki rasa malu pada Allah dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, sehingga kita akan menjaga apa tadi pertama? Kepala. Kepala maknanya situ apa yang kita fikirlah. Okey. Yang kedua tadi perut. Perut tadi untuk apa? Apa yang kita isi. Makan minum. Tadi saya tanya makan minum je perut ni. Takut nampak. Nafsu? Nafsu apa kat perut? Halal dan haram. Maknanya makan minum je lah. Ketawa pula. Macam mana Cik Noh? Makan minum ya Cik Noh? Perut kita. Jeling pula dia dulu. Cik Noh jeling sasa. Cik Noh mengancam Cik Noh. Tajam betul jeling. Apa lagi dalam perut? Hana, tahu tak? Kalau kita pregnant, okay. Jadi di kalangan para ulama ketika mereka mentafsirkan ayat ini, makna hadis ini, mereka kata ialah dengan maksud menjaga kemaluan. Okay, menjaga kemaluan. Jadi apa yang dimasukkan dalam perut itu?
Kan aja begitulah. Walaupun kita kata masuk pada rahim lah, tapi kalau kita pregnant kan, dia akan nampaklah pada perut tu. Okey. Jadi maknanya apa yang kita isi itulah. Apa yang diisi berkaitan dengan halal dan haram. Okey, yang ketiga, jaga apa? Saya ni kipas kuat sangat lah Apa dia? Ingat mati. Okey, ingat mati. Antadhkaral, Nabi kata apa ni? Wal tadhkuril mauta wal bila. Kita ingat mati dan perkara-perkara yang dahsyat tentang kematian itu. Yang duduk kat belakang nampak tak whiteboard Ustazah? Boleh? Kak Nani nampak Kak Nani? Tak pakai spek? Mana spek? Tak bawa? Allah. Sihat. Okey, dengar. Dengar betul-betul. Ingat mati dan perkara yang berkaitan dengannya lah, maknanya kedahsyatan kematian itu. Kalau saya kata yang dahsyat tu apa tentang mati? Berkaitan dengan kematian. Kalau yang dahsyat, sakaratul maut. Okey, kita ingat tentang ni. Kita ingat tentang sakaratul maut. Nyawa nak tercabut, nyawa nak dikeluarkan daripada badan. Kemudian kita ingat tentang azab kubur. Ni semualah kedahsyatan kematian. Kemudian kita ingat apa lagi? Tentang soalan malaikat dalam kubur. Ni semua. Jadi manusia yang ingat tentang kematian ini, dia akan takut pada Allah. Kan kita akan takut, automatik. Kita akan rasa macam, takutnya. Bila nak buat dosa, dia takut, ni kalau mati, tak sempat taubat. So di sinilah kita akan ingat tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang maha melihat, maha mendengar dan maha segala-galanya. Sehingga kita ada rasa malu pada Allah. Baik, yang keempat, ingat apa? Ingat apa? Qiyam. Akhirat. Okey. Ingat tentang akhirat. Jadi Nabi kata wal tadhkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya. Siapa yang inginkan akhirat maka dia akan meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dhalika, siapa yang buat semua itu, Nabi katakan faqad istahya minallahi haqqal haya. Maka orang ini dia memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah. Jadi bila kita ini menjaga kepala dan apa yang kita fikirkan, menjaga perut kita dan apa yang kita masukkan dalam perut kita ingat pada kematian, kita sentiasa inginkan akhirat, keempat-empat perkara ini akan menjadikan kita hamba Allah yang memiliki rasa malu yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Namun yang penting, kenapa kita ada keempat-empat perkara ini? Kerana kita tahu tentang sifat-sifat Allah itu tadi. Yang maha segala-galanya. Maha melihat, maha mengetahui, maha berkuasa, maha memberikan keampunan. Sehingga kita memiliki perasaan malu itu dan tidak melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu Wa Taala larang walaupun kita bersendirian. Kerana apa? Malu pada Allah itu ada. Sebab kadang-kadang manusia ini, kita depan orang je kita baik. Kadang-kadang macam tu. Kan kita tahu depan orang tak boleh buat jahat, orang nampak kan, semua ditayangkan. Tapi bila kita sendirian, mungkin kita akan buat. Kerana kita tahu tak ada orang yang melihat. Namun mereka yang memiliki rasa takut pada Allah dan faham tentang Asma'ul Husna itu tadi, nama-nama Allah yang baik, sifat-sifat Allah itu semua, walaupun dia bersendirian, dia akan tetap menjaga dirinya. Sehingga dia tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya ya. Dalam ayat lain Allah Tabaraka Wa Taala berfirman. Di sini Allah kata apa? Alam ya'lam bi annallaha yara.
tidakkah dia mengetahui bahawa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Surah Al-Alaq ayat yang ke-14. Di sini mana Asmaul Husnanya dalam ayat ini? Ya'lam. Belakang sikit. Annallaha yara, itu. Sesungguhnya Allah itu maha melihat. Ini kita panggil sebagai Asmaul Husna. Okay? Sifat-sifat Allah. Seterusnya, surah Al-Hujurat ayat yang pertama. Wattaqullah innallaha sami'un alimun. Okay, mana satu? Sami' alim. Ni senanglah. Semua kuat cakap sami'un alim. Semua kuat dah. Maknanya tahu tu. Sesungguhnya Allah tu maha mendengar, maha mengetahui. 1, 2. Seterusnya, surah Fussilat ayat 40. I'malu ma syi'tum. Ni kita kata sindiran daripada Allah. Allah kata apa? Buatlah apa yang kamu nak buat. Sesungguhnya innahu bima ta'maluna basir. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yang ini sifat Allah yang mana satu? Basir? Basir ke ta'malun? Ta'malun pula. Basir. Okey, betul basir. Saja je tu saya nak main-main tu. Firm tak tu dengan jawapan bagi. Okey, seterusnya. Surah Al-Baqarah ayat 235. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahawa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Yang ini mana satu sifat Allah? Lama tunduk ni. Ya'lamu, okey betul. Wa'lamu annallaha ya'lamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada dalam hati kamu, ma fi anfusikum. Jadi keempat-empat ayat ini kita lihat tadi surah Al-Alaq ayat 14, surah Al-Hujurat ayat yang pertama, surah Fussilat ayat 40 dan surah Al-Baqarah ayat 235. Keempat-empat ayat ini menerangkan kepada kita tentang asma dan sifat Allah. Jadi di perenggan yang bawah itu kata apa? Oleh kerana itu tidak diragukan lagi. Ilmu tentang asma dan sifat Allah ini akan menjadikan seorang hamba Allah selalu merasa takut kepada Allah. Sebab tadi kita bincang Allah itu maha melihat. Sami'un alim. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Tadi ada lagi satu basir. Basir apa maknanya? Melihat. Okay, Allah Subhanahu Wa Taala maha melihat. Seterusnya, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum. Bahkan apa yang ada dalam hati kita. Ini benda yang maksudnya kalau kita kata Allah tu maha mengetahui, mungkin pada pemikiran kita ialah Allah tahu pada zahir. Namun pada ayat ini, surah Al-Baqarah 235, secara jelas, spesifik. Kat situ kan, Allah tegaskan, aku tahu apa yang ada dalam hati kalian. Maknanya zahir dan batin kita Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui. Tidak ada satu pun yang tersembunyi. Jadi semua sifat-sifat Allah ini akan menjadikan kita muslimah yang takut pada Allah. Okay, itu yang pertama. Seterusnya kata tadi, menjadikan kita seorang hamba yang selalu rasa takut kepada Allah, selalu kita rasa diawasi oleh Allah. Apa kita buat, maknanya kita tahu ada CCTV yang tak pernah mati. Kan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala tu ada CCTV yang tak pernah mati, yang 24 hours akan melihat kita. Bahkan apa yang Allah lihat itu akan menjadi sesuatu yang kita diminta untuk dipertanggungjawabkan pada setiap perbuatan. Ini masalah. Kalau kita buat perkara yang jahat, memang tak akan terlepas. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat dan sentiasa, maknanya nanti akan minta dipersoalkan pada setiap tindakan kita. Seterusnya, bersegera melakukan ketaatan kepadanya. Jadi bila kita dah tahu dalam keadaan sedemikian, Allah tu maha melihat, maha mendengar, maha segala-galanya, kita akan segera buat perkara-perkara yang baik. Okay, kita akan melakukan perkara-perkara yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya, menjauhi larangan Allah. Bermakna di situ ada 4. Ada 4 keutamaan yang boleh kita ambil untuk tujuan pengibadahan kita sekarang ni. Sebab poin ini, bab ini kita bincang apa kesan Asmaul Husna. Apa kesan ataupun pengaruh bila kita belajar Asmaul Husna ini pada ibadah kita. Jadi pada perenggan ini beritahu kepada kita ada 4.
Iaitu kita akan jadi hamba Allah yang takut. Bila kita takut pada Allah, ibadah kita akan jadi baik. Kita tak akan buat ibadah kita sambil lewa. Kita akan solat dengan sungguh-sungguh. Kita akan solat dengan penuh khusyuk. Kita akan solat dengan menjaga setiap sesuatu hukum hakam tentang solat itu. Sebab apa? Kita rasa takut pada Allah. Seterusnya tadi, yang keutamaan yang kedua ialah kita rasa Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melihat kita. Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga akan buat kita jadi seorang muslimah yang menjaga setiap gerak-geri kita, setiap tutur kata kita, setiap perbuatan kita. Dengan manusia kita boleh bohong, tapi dengan Allah tak. Dengan manusia kita boleh kata, oh tak, saya tak buat, tak adalah, tak aku nak buat semua, selisih malaikat 44. Macam tu kan. Tapi tak, dengan Allah tak ada selisih malaikat 44. Kenapa orang cakap gitu Selisih malaikat 44 Memang malaikat tu 44 ke? Ayat orang-orang dulu asal terkeluar pula saya. Ayat makcik-makcik. Selisih malaikat 44, tak faham mana datangnya selisih malaikat 44 tu kan. Tapi nak dikatakannya, tak ada perkara yang boleh kita lari daripada pengawasan Allah. Walaupun kita nak escape, kita nak ada excuse dan sebagainya, semua itu tidak boleh menjamin kita ni selamat daripada pengawasan Allah. Seterusnya tadi kita akan jadi seorang muslimah yang segera buat perkara yang baik, yang taat pada Allah, dan kita akan jadi orang yang meninggalkan semua larangan Allah. Ini sebagaimana yang Ibn Rajab rahimahullah mengungkapkan. Jadi Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dia ada datangkan satu kisah tentang couple ni. Ada couple ni yang dia kata apa, satu malam di tempat yang sunyi sepi, seorang lelaki dia merayu seorang wanita untuk melakukan zina. Maknanya kat situ tak ada orang bersama dengan mereka berdua. Jadi lelaki ini merayu wanita ni untuk bersama dengan dia. Namun wanita itu menolak. Wanita ni tak nak. Dengan kata lelaki ini pun dia mengayat lah. Dia kata macam ini, tak ada orang nampak kita. Dia kata gitu kan. Tak ada seorang pun melihat perbuatan kita kecuali bintang-bintang di langit. Amboi. Nak buat maksiat bukan main lagi bahasa. Tak ada yang nampak kita melainkan cengkrik-cengkrik ni. Pokok-pokok yang melihat kita. Bintang-bintang yang bertaburan di langit. Oh, kau main lagi kan. Nyampoh. Kau main lagi. Belum dapat. Ayat bukan main indah. Dah dapat nanti. Hoi. Orang kata apa? Tak ingat lah perkataan tu. Okay, tak apa. Tapi yang penting wanita ni Masya Allah. Wanita dalam kisah ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, dia kata apa kepada lelaki itu, lalu di mana sang pencipta bintang-bintang itu? Tadi katakan bintang-bintang yang menyaksikan kita. Jadi mana pencipta bintang-bintang ni? Lelaki ini maksudnya di mana Allah yang menciptakan bintang-bintang itu? Tidakkah dia melihat kita? Tidakkah Allah itu melihat perbuatan dosa kita tu nanti? Jadi pengetahuan tentang Allah ini mencegah terjadinya perbuatan dosa dan kesalahan mereka. Terus tak jadi nak buat zina tu. Sebab kekuatan keimanan yang ada pada wanita tersebut. Dan wanita ini mengingatkan tentang Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui segala-galanya. Bahkan Tuhan yang menciptakan bintang yang tadi diberikan sebagai alasan oleh lelaki tersebut supaya mereka ini boleh melakukan zina. Jadi ini yang sepatutnya ada pada diri kita. Bila kita nak buat sesuatu kemaksiatan, nak buat satu dosa, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu yang Maha melihat. Walaupun tak ada orang, walaupun terasa macam kita sendiri, tak ada yang melihat kita ataupun kita berdua, bertiga dan sebagainya. Okay? Kita kata, oh tak adalah nampak kita. Kita kadang-kadang kalau nak mengumpat, tengok kanan kiri. Betul tak? Tengok dulu. Ada tak? Takut sangat kan orang lain dengar kan. Kita kan kadang kita satu grup, tengok dulu kanan kiri. Ada tak? Ngaya gitu orang dengar kita cakap ni kan. Tapi kita lupa. Allah Maha mendengar. Tak ada pula member kata, Allah ada Allah. Tak ada pula. Semua check juga, check spot tu. Ada tak? Tak ada, clear, line clear. Habis lah tiga-tiga. Terus join the club. Tapi tak ada pula nak ingatkan, tapi Allah ada apa, Allah dengar apa kau. Tak ada pula orang nak ingatkan macam tu kan. Kalau kita lihat pada kisah ini, Masya Allah lah. Pengetahuan kita tentang sifat-sifat Allah itu, bila kita ingat tu kan, dia akan sekaligus buat kita berhenti daripada melakukan perbuatan yang tidak baik.
Perbuatan-perbuatan yang mungkin kita rasa tak ada orang nampak, tak ada orang dengar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat dan Maha mendengar. Baik, seterusnya. Hamba Allah sejatinya kini telah mengetahui bahawa Allah Maha kaya dan Maha mulia. Maha baik dan Maha penyayang. Maha luas kebaikannya. Sekalipun Allah itu Maha kaya, tidak memerlukan para hambanya. Kipas mana yang kuat yang kena saya? Kita apa? Sekalipun Allah itu Maha Kaya, tidak memerlukan para hambanya, namun dia berbuat baik dan sayang kepada mereka. Hanya menginginkan kebaikan untuk mereka, menjauhkan mereka dari bahaya. Dia tidak mengambil keuntungan untuknya dari seorang hamba, tidak pula untuk menghindari bahaya, tetapi semata sebagai bentuk kasih sayangnya. Jadi inilah kita panggil sebagai sifat-sifat Allah yang tidak memerlukan sebenarnya kita ni untuk buat baik, kan? Tapi kita sebenarnya yang perlukan perbuatan baik itu bagi diri kita sendiri. Namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak. Dan Allah tidaklah menciptakan makhluk kerana kekurangan, sehingga dengan keberadaan mereka menjadi bertambah keagungannya. Bukan pula lantaran merasa hina, sehingga dengan keberadaan mereka lalu dia menjadi agung. Bukan pula agar mereka boleh menambah rezeki dan manfaat kepada Allah. Apatah lagi agar mereka dapat membantu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, pada perenggan ini nak beritahu kepada kita tujuan penciptaan manusia. Pertama, bukan kerana Allah itu ada kekurangan. Allah ciptakan makhluk bukan sebab Allah ada kekurangan. Okey. Kemudian kedua, bukan kerana Allah nak jadikan dirinya itu penuh dengan keagungan. Allah ciptakan kita ni bukan sebab Allah tu nak rasa diri Allah itu hebat. Bukan begitu. Kita tak ada pun dekat muka bumi ni pun Allah tetap hebat. Kalau dunia ni sekalipun tak ada, Allah tetap hebat. Senang kata semikian. Kalau tak ada jin dan manusia, Allah Subhanahu Wa Taala tetap maha segala-galanya. Jadi ini dia beritahu kepada kita lah. Tujuan penciptaan makhluk kita ni, ini manusia bukan sebab Allah itu kurang daripada sudut kehebatan. Seterusnya bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala nakkan rezeki daripada kita ataupun bantuan untuk diri kita ini, ataupun kita nak berikan bantuan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu tidak ada. Ini sebagaimana yang dikuatkan dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Allah ingatkan kepada kita tentang tujuan penciptaan kita ni sebagai jin dan manusia. Apa sebenarnya yang perlu kita buat di atas muka bumi ini? Allah kata, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Itu tujuan kita yang sebenarnya kita hidup di atas muka bumi ini. Untuk beribadah kepada Allah semata-mata. Bukanlah tujuannya untuk kita ini beri makan pada Allah contohnya. Beri rezeki pada Allah. Nak berikan Allah itu lebih keagungan ataupun nak melengkapkan kekurangan Allah. Bukan itu yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebab itu pada ayat berikutnya Allah tegaskan lagi. Ma uridu minhum mir rizq. Aku bukan nakkan rezeki daripada mereka. Bukan wa ma uridu an yut'imun, dan bukan juga aku hendak mereka beri makan kepada aku. Allah tak perlukan semua itu. Kita tak ada pun Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah maha segala-galanya. Tetapi di sini Allah ingatkan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kerana apa? Sesungguhnya Allah, dialah yang memberi rezeki kepada hamba. Dzul quwwatil matin, yang mempunyai kekuatan lagi kukuh. Ada 3 kan di situ? Sifat Allah apa dia? Ar-Razzaq. Allah itu yang maha memberi rezeki. Jadi bukan nak kita beri rezeki pada Allah, bukan gitu. Allah yang beri rezeki pada kita. Seterusnya kita ada lagi yang kedua, apa dia? Al-Quwwah. Allah itu yang maha kuat.
Ketiga, Al-Matin, okay? Al-Matin. Ar-Razaq, Al-Quwah, Al-Matin. Ada 3 sifat Allah yang kita panggil ia juga sebagai Asma'ul Husna yang dimiliki oleh Allah yang buat kita kembali kepada tujuan asal penciptaan kita ini sebagai manusia, iaitu untuk beribadah kepada Allah. Bukan untuk beri pada Allah rezeki kerana Allah itulah Ar-Razaq yang maha memberi rezeki. Bukan untuk beri Allah makan, bukan untuk memberi pertolongan kepada Allah kerana Allah itu Al-Quwah Al-Matin yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh kedudukannya. Seterusnya dalam surah Al-Isra ayat yang ke-111, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Okay, Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai anak. Perkara ini lebih jelas dalam surah Al-Ikhlas. Kita bacakan setiap hari, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak diberanakkan dan tidak mempunyai anak. Ini semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pula mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbira. Atas dasar itu agungkanlah Allah, agungkanlah dia dengan seagung-agungnya. Jadi kita ada 3 sifat Allah dalam ayat ini yang tak disebutkan secara lafaz satu tu kan, iaitu lam yattakhiz walada. Sifat Allah, Allah itu tidak memiliki anak, pertama. Yang kedua, lam yakul lahu syarikun fil mulk. Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki teman ataupun sekutu dalam kerajaannya. Walam yakul lahu waliyyun minadh-dhul. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Kerana kita lihat begini, kita makhluk, okey, kalau kita tak ada anak, maaf saya sebut begini ya, kalau kita tak ada anak, apa rasa? Kurang kan? Kita rasa macam something lack dalam hidup kita kan? Kalau tak ada anak, ada anak lagi sakit hati ya, Cik Salimah. Ujian masing-masing, kita kata ujian masing-masing. Ada orang kata tak ada anak lagi bagus kan? Tapi kita manusia standard, normalnya kita ni, kalau kita tak ada anak, kita akan rasa macam kurang. Kita rasa macam tak ada penyeri, tak ada yang nak menguatkan kasih sayang antara suami isteri. Kita rasa kurang. Dan orang juga akan melihat kita kurang. Biasanya begitu pada pandangan masyarakat. Dia kata, kau tak ada anak Rasa terhina kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tak. Sebab apa? Allah tu maha agung. Allah tak perlukan apa yang diperlukan oleh makhluk. Sampai kadang-kadang kita sanggup buat IVF, macam-macam benda kita buat. Sebab apa? Untuk anak tu. Tak nak dengar apa orang cakap. Sakit hati apa orang cakap. Kita sanggup usaha, habis duit habis. Macam-macam kita go through. Sebab apa? Nakkan zuriat tu. Kerana apa? Kita tak sanggup dengar orang kata dan kita memang nakkan zuriat tu. Kita rasa kurang bila kita tak ada zuriat. Tapi Allah Subhanahu wa taala tak perlukan anak. Allah Subhanahu wa taala dia tetap agung, tetap tidak ada perkara yang kurang pada Allah itu. Kerana itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Kalau makhluk dia tak ada, dia rasa kurang. Tapi kalau Allah dia tak ada, itu keagungan dia. Begitu keadaannya. Okay, so kita lihat gini 3 perkara itu dia opposite. Perkara itu semua, kalau tak ada pada Allah, itu bentuk keagungan. Tapi bila dia tak ada pada manusia, biasanya akan kurang. Contoh, yang kedua tu, kita lihat. Allah kata apa? Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Dalam kerajaan ni, Allah tak ada sekutu. Kita nampak, kalau sebuah negara, dia tak ada kerjasama dengan negara lain, tak kuat tau. Betul tak? Nampak begitu? Kita kalau boleh, dalam sebuah kerajaan yang dipimpin oleh mana-mana ketua, dia mesti ada collaboration, kerjasama kan. Barulah kita ada kerjasama dengan Malaysia, kerjasama dengan kerajaan ini, kerjasama ni. Baru dari ketenteraan, ekonomi, baru kita mantap. Tapi Allah tak perlukan semua tu. Sebab tu Allah kata, walam yakul lahu syarikun fil mulk. Aku ada kerajaan. Kerajaan aku daripada hujung dunia sampai ke hujung dunia. Tak perlukan kepada mana-mana Tuhan lain untuk bantu aku.
Itu Allah. Ini maksudnya. Kita nampak yang ketiga di sini. Tadi apa Allah kata? Walam yakun lahu wali. Allah ni tak perlukan kepada penolong. Fizul, maknanya dalam hal minazulli, daripada sudut kehinaan tu. Dia macam inilah kita nampak. Kita makhluk, kalau ada orang hina kita, kita perlukan orang lain untuk support kita, untuk bersihkan balik nama kita kan. Betul tak? Orang hina kita, kita dah mula, kau tahu tak, si Sunnah tu, dia hina aku, kau tolonglah support aku, bersihkan balik nama aku tak boleh lah dengar. Kita rasa lemah kan? Bila orang cakap pasal kita, orang hina kita, kita perlukan support, kita perlukan orang untuk bersihkan nama kita supaya kita jadi kuat balik. Tapi Allah tak perlu. Datanglah berapa ramai orang yang hina Allah, Allah okey je. Aku tak perlukan orang lain untuk naikkan balik nama aku sebab itu Allah, Tuhan yang segala-galanya. Tapi manusia makhluk sangat perlukan makhluk lain untuk bersihkan. Perlukan kepada penolong, perlukan kepada orang lain untuk bersihkan nama baik dia. Kita nampak ini semua opposite tadi kan? Allah Subhanahu Wa Taala tak perlukan, ini keagungan Allah. Tapi kita makhluk, kita sangat perlukan. Untuk tunjukkan kita hebat, kita ada sesuatu, kita ada nama, itulah kita makhluk. Sebab tu Allah berikan semua tu pada kita. Untuk menunjukkan bahawa aku yang bagi engkau rezeki, aku yang beri engkau makan, aku yang berikan kau segala-galanya. Tapi kalau engkau buat jahat pada aku, apa jadi? Engkau yang rugi, aku tak rugi. Engkau ibadah, engkau yang untung, aku tak ada apa-apa. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala nak ingatkan pada kita. Sebab itu dalam hadis ini, kita lihat ya, dalam hadis yang berikutnya, hadis kursi ini, Allah Jalla wa Ala berfirman dalam sebuah hadis kursi. Ini hadis kursi, hadisnya panjang dan saya nak bawa hadis ini secara lengkap. Dalam kitab kita ni bawa satu perenggan saja. Kalau kita baca satu perenggan ni, dia tak syok. Dia tak best. Sebab apa? Banyak lagi sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam hadis ini. Hadis ini ialah hadis riwayat Imam Muslim. Okay, hadisnya sangat panjang dan kita ada 10 poin penting sebenarnya yang boleh dikeluarkan untuk menunjukkan tentang kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kudusi ini, Allah Subhanahu Wa Taala pertama sekali Allah kata begini, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi. Allah mulakan hadis ini dengan satu peringatan. Allah kata begini, wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku. Atas diriku wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan sifat menzalimi orang lain itu haram di antara kalian. Sebab apa Allah mengharamkan sifat zalim itu pada Allah? Senang kata, Allah buka hadis ini ataupun hadis kursi ini dengan satu peringatan nak beritahu pada kita, antara sifat Allah yang agung ialah Allah tak zalimi hamba. Okey? Antara sifat Allah yang agung, yang maha agung ialah aku ni tak menzalimi hamba aku. Sebab apa? Aku haramkan sifat itu pada diri aku. Sebab itu aku juga mengharamkan sifat tersebut pada hamba aku. Jadi kita ni tak boleh bersifat dengan sifat zalim. Allah haramkan perbuatan itu. Pertama seterusnya, yang kedua, Allah terus sambung dalam kata-kata ini. Allah kata, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu. Setiap daripada diri kalian ini sesat, melainkan orang yang aku berikan hidayah. Setiap daripada diri kita ini, Allah kata, sesat, dalam keadaan yang sesat, melainkan orang yang aku beri hidayah. Maka sebab itu fastahduni, maka hendaklah kalian minta hidayah kepada aku. Senang kata, sifat Allah itulah yang memberi hidayah kepada hamba. Kita sesama hamba tak boleh berikan hidayah. Sampai Allah ingatkan kepada Nabi, engkau bukanlah orang yang memberi hidayah walaupun kepada orang yang engkau cinta. Allah ingatkan gitu kepada Nabi SAW. Sebab apa? Yang berikan hidayah itu adalah Allah. Sebab tu Allah perintahkan kepada kita, fastahduni, hendaklah kalian minta hidayah itu kepada aku. Dan tadi Allah dah ingatkan kan, kita semua ini sesat. Kita tahu kita ni dalam keadaan yang sesat dan kita perlu setiap hari minta kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah kepada aku hidayah dan petunjuk. Kita perlukan hidayah Allah itu sampai kita mati nanti.
Selama kita bernyawa, selama kita hidup, walaupun kita kata hari ni saya dah pakai tudung, saya datang kuliah, saya belajar, tapi kita sangat perlukan hidayah Allah, kita perlu minta setiap hari hidayah itu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Ya ibadi kullukum ja'i'un. Wahai hamba-hambaku, setiap daripada kalian ialah dalam keadaan yang lapar. Illa man ata'amtuhu, melainkan siapa yang aku beri makan. Seterusnya Allah kata fastata'imuni ata'imkum, maka mintalah makan daripada aku akan beri makan kepada kalian. Allah sambung lagi, Allah kata ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, setiap daripada diri kalian dalam keadaan yang telanjang. Kemudian Allah kata illa man kasautuhu, melainkan siapa yang aku beri pakaian kepada dia. Maka sebab itu fastaksuni aksukum, maka sebab itu mintalah pakaian daripada aku akan berikan pakaian kepada kalian. Kita faham begini ya, dalam hadis ini ada 10 poin penting yang saya nak bawa tentang sifat Allah. Hadis ni riwayat siapa tadi saya sebut? Muslim. Okey. Pertama, Allah sebut apa tadi saya sebut? Allah tidak zalim. Allah mengharamkan kezaliman itu atas dirinya, maka sebab tu aku jadikan ia haram di kalangan kalian. Maknanya dengan kata lain, kita ni hamba haram untuk ada sifat menzalimi antara satu dan yang lain. Okey, yang kedua tadi apa? Hidayah. Maknanya minta hidayah pada Allah kerana apa? Allah lah yang satu-satunya memberikan hidayah. 3, apa? Makan. Makan, pakai. Maksudnya kita faham? Kita yang perlu minta rezeki pada Allah. Okey, minta hidayah pada Allah, minta rezeki pada Allah, sebab makan dan pakai ini berkaitan dengan rezeki. Bermakna setiap hal yang berkaitan rezeki kita perlu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya hadisnya panjang lagi ya. Nabi kata, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba aku, sesungguhnya kalian ini melakukan kesalahan pada setiap pagi dan petang. Allah kata kita ni hamba, sebagai hamba kita ada sifat yang buat dosa pagi, petang, siang, malam. Begitu keadaannya. Maka Allah ingatkan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku adalah yang mengampuni dosa semuanya. Allah Tuhan yang mengampuni dosa semuanya. Kita faham apa dekat situ? Allah Maha Pengampun, itu sifat Allah. Okey? Allah Maha Pengampun. Sebab itu Allah kata fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun pada aku akan berikan keampunan pada kalian. Jadi yang keempat, kita faham kita kena minta ampun pada Allah. Okey, yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang perkara yang lain. Allah kata begini, innakum lan tablughu darri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ini yang ada dalam kitab kita tu. Yang ada dalam kitab kita yang satu line tu kan. Ya ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Maknanya apa? Wahai hambaku, sesungguhnya kalian tidak boleh memberikan manfaat kepada aku. Bahkan aku yang berikan manfaat pada kalian. Dan kalian tak boleh memberikan mudarat pada aku. Tapi aku yang boleh memberikan mudarat pada kalian. Jadi yang kelima kita faham, hamba
Hamba ni, kita ni tak boleh nak berikan manfaat dan mudarat. Kalau kita boleh beri pun, itu semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam sekarang kan, nampak saya berikan manfaat kan kepada semua kan? Semua atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah, Ustazah mengajar, Ustazah berikan ilmu. Itu maknanya saya memberikan manfaat kepada orang lain. Tapi saya tak mampu untuk buat semua ni melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat kita. Okey, sama juga. Mungkin kita plan nak buat perkara yang tak baik pada orang lain. Ada jadi, ada tak jadi. Kerana apa? Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak mampu. Kita tak boleh kata, oh dia jadi gitu sebab saya yang buat dia. Tak jadi macam tu. Oh dia jadi pandai sebab saya yang bagi dia ilmu. Tak jadi macam tu. Sebab apa? Semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang berikan keizinan, Allah yang berikan kemampuan pada diri kita. Baik, berikutnya Allah Subhanahu Wa Taala pun ingatkan kepada kita tentang manfaat dan mudarat itu tadi. Allah kuatkan dengan penerangan yang di bawah ini. Allah beritahu kepada kita, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Allah kata, wahai hamba aku, kalau sekiranya orang-orang yang terdahulu di kalangan kalian, yang pertama-tama hidup di atas muka bumi ini, wa awwalakum, dan yang terakhir-akhir hidup di atas muka bumi ini, wa insakum wa jinnakum, dan di kalangan jin dan manusia, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Semua itu berada dalam keadaan yang bertakwa kepada Allah. Hatinya paling bertakwa kepada Allah. Itu tidak akan memberikan apa pun yang menambah dalam kerajaan aku. Contoh, kita bagi contoh. Semua dalam dewan ini, kita kata manusia yang paling bertakwa. Kira bagus kan? Kita kata, dahsyat tu. Daripada ujung ke hujung, semua manusia bertakwa. Sampailah kat depan ni. Action sikit Sampai kat depan ni. Bertakwanya lah dalam dewan Masjid Kasim tu semua. Wanita-wanita salihah yang paling bertakwa pada Allah. Ada tak ia memberi apa-apa manfaat pada Allah? Tak. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Tak sikit pun keadaan itu menambahkan sesuatu dalam kerajaan aku. Tak berikan apa-apa. Dia tak kata, gahnya. Kita nampak macam ni. Kalau dekat satu sekolah, ada student yang best student, yang dia paling bagus dekat Singapura, nama sekolah tu naik kan? Tapi kalau dalam kerajaan Allah, semua ni orang kata the best akhlak, the best takwa, sikit pun tak menaikkan nama pada kerajaan Allah. Tapi kalau manusia naik pada Allah, Allah kata nothing. Tak jadi apa-apa. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada kita, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa zalika fi mulki syai'a min mulki syai'a. Sebaliknya sama juga. Allah ingatkan pada kita, wahai hamba aku, kalau orang yang pertama di kalangan kalian, orang yang terakhir di kalangan kalian, orang yang maknanya di kalangan jin dan juga di kalangan manusia, ada di kalangan kalian ini manusia yang paling jahat, yang paling teruk perangai, itu pun tak mengurangkan apa pun dalam kerajaan aku. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, kalau sekolah tu ada budak yang paling jahat, ya Allah, keluar nama dia dekat paper Singapore ni, masuk berita harian, dan habis nama baik sekolah, betul tak? Habis nama baik sekolah tu, sekolah ni tak bagus, padahal dia seorang aja, betul. Dia seorang je yang perangai macam tu. Dan orang kata, tak bagus lah sekolah ni, jangan hantar anak kita kat sekolah ni, budak dia jahat-jahat. Sebab satu budak, orang kata apa? Kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Tapi Allah kata, dalam kerajaan aku, dalam pemerintahan aku, kalau semua manusia yang paling jahat, di kalangan jin pun manusia yang paling jahat, yang daripada dulu sampai sekarang, semuanya paling jahat, itu takkan sikit pun mengurangkan nama baik kerajaan Allah. Ini kita panggil sebagai keagungan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah kata, lupa tulis, nanti tertinggal. Ada 6 dengan 7 Tadi paling bertakwa, paling apa tadi? Paling jahat. Paling jahat ke? Boleh lah paling jahat paling apa? Jahanam.
Paling zalim, tak kena sebab ayat bahasa Arab je afjar. Afjar tu maksudnya jahat lah kalau kita terjemah bahasa Melayu. Paling jahat ke, paling keji ke, bolehlah zalim pun masuk sekali lah kan. Kalau kita kata jahat tu maknanya ada kezaliman. Jadi kalau yang ini paling bertakwa, tak menambah pada kerajaan Allah. Okay, tak menambah keagungan Allah lah, senang tulis macam itu. Kalau paling jahat, tak mengurangi keagungan Allah. Ini kita panggil balik pada manusia, balik pada hamba, jin, okay, yang Allah ciptakan tadi. Yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, tak nampak ya. Allah sian, aku tak cakap dari tadi. Terjengkit. Macam nak tengok pengantin. Okay, macam tu. Okay, so ini balik pada hamba. Hamba Allah yang paling bertakwa yang kita kata dalam kumpulan tahu, bukan satu. Maknanya banyak. Di kalangan jin dan manusia daripada dulu sampai sekarang, maknanya dalam kumpulan yang sangat banyak. Paling bertakwa itu tidak menambah keagungan dalam kerajaan Allah, dan kalaupun manusia, hamba Allah di kalangan jin dan manusia yang dulu dan sekarang paling jahat, itu sikit pun tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita. Yang ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi. Allah kata, sesungguhnya wahai hamba aku, kalaulah kalian semua ini berkumpul di satu tempat dan setiap daripada kalian minta sesuatu pada aku dan aku berikan setiap apa yang kalian minta, semua itu pun tidak akan mengurangi sesuatu apa pun di sisi aku. Kita semua ada permintaan yang tersendiri kan? Kak Nisa ada permintaan, Kak Nisa, Kak Siti ada, Kak Siti Hajar ada, lepas tu kakak adik-beradik pun ada. Tak ingat nama kakak. Sorry, ingat kakak macam kembar adik-beradik. So Cik Noh ada, Cik Salimah ada kan? Kakak pun ada, kakak pun susah nak ingat nama kakak. Fatihah ada, Liza ada, Kak Siti Sujia pun ada. Semua ada permintaan masing-masing. Kita kalau ada permintaan satu ke banyak? Banyak, ya Allah. Permintaannya banyak, bukan satu. Kan kalau satu tak ada lah, mesti banyak punya. Ada je apa-apa yang kita nak minta pada Allah. Allah berikan setiap satu pada kita. Kurang tak kurang Allah kata. Kalau semua, Allah ingatkan di kalangan jin manusia yang minta pada aku. Maknanya banyak tu di kalangan jin manusia. Kemudian daripada dulu sampai sekarang, aku bagi setiap sesuatu pada kalian. Tak sedikit pun kurang pada kita. Kita kata contoh kan, kita di banyak harta, semua orang minta kita, kurang tak? Kurang. Minta bukan sikit tau, banyak tu kan. Akhirnya berkurang, kita tak ada apa-apa. Semua minta $1 dengan saya. Contohlah kan. Sama-sama $1. Saya pun kata, aku ada $10 ni. Macam mana ya, bagi-bagi, dah habis dah. Jangan minta, orang belakang jangan minta. Macam tu kan. Maknanya apa yang kita ada, kalau kita beri, dia akan kurang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki segala-galanya, walaupun Allah bagi pada kita, bukan kita seorang, tapi ramai yang Allah beri. Di kalangan jin dan manusia, sikit pun Allah ingatkan, ia tak kurangkan apa yang ada pada aku. Okey, naik nombor 8 ya di sini. Allah beri setiap sesuatu permintaan hamba yang hal ini tak kurangkan apa yang ada pada milik Allah. Okey, naik. Yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita.
Ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba aku, sesungguhnya amalan-amalan kalianlah yang akan aku hitung, kemudian aku berikan ganjaran pada amalan kalian. Senang macam ini, kita faham yang nombor 9 ni. Allah beri balasan sesuai dengan apa yang kita buat. Okey? Sesuai dengan amalan kita. Kalau kita buat baik, Allah akan balas baik. Kalau kita buat jahat, Allah akan balas jahat. Sebab tu Allah kata apa? Wafiha, aku akan tunaikan. Aku akan berikan sebagaimana yang kalian lakukan dengan amalan kita. Kemudian yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Taala tutup hadis ini. Allah kata begini, faman wajada khairan, siapa yang dia mendapati kebaikan, falyahmadillah. Siapa yang dia dapat baik, maka hendaklah dia puji Allah. Siapa yang dia dapat benda yang buruk, Allah Subhanahu Wa Taala kata, waman wajada ghaira dhalik, siapa yang dapat selainnya, maknanya selain perkara-perkara yang baik, fala yalumanna illa nafsah. Cantik ayat Allah. Allah kata, fala yalumanna illa nafsah. Maka janganlah dia salahkan melainkan diri dia sendiri. Kalau kita tak dapat benda yang baik dalam hidup kita, jangan salahkan Allah. Salahkan diri sendiri. Itu maksud pada ayat ini. Salahkan diri sendiri. Kenapa kena salahkan diri sendiri? Balik sini. Sebab diri sendiri yang tak nak minta hidayah. Nampak ya? Diri sendiri yang tak nak minta rezeki pada Allah. Diri kita sendiri yang tak nak minta ampun pada Allah. Kita ni rasa kita ni kuat. Sampaikan kita rasa macam aku boleh bagi manfaat, aku boleh berikan mudarat pada orang lain. Kemudian kita rasa bahawa kalau kita ni paling bagus, kitalah yang paling hebat. Dan kalau kita rasa kita ni paling jahat pun kadang-kadang orang rasa dia paling hebat kan macam tu kan. Di sini bila kita balikkan semua ni, dan kita ni bila Allah Subhanahu Wa Taala beri pun kita masih lagi tak sedar-sedar diri yang kita ni hamba. Allah kata salahkan diri sendirilah. Jangan salahkan Allah. Sebab Allah kata aku akan beri sesuai dengan apa yang kalian buat. Kalau kalian minta, aku beri apa yang kalian minta. Kalau kalian buat baik, aku akan beri apa yang baik pada diri kalian. Tapi kalau kita buat jahat, tak taat pada Allah, buat maksiat, buat dosa, takkan kita nak expect benda-benda baik ada pada diri kita. Dia dah lain kan, itu kan keadaannya kan. Maka di sini semua daripada point daripada poin 1 hingga poin 10, hadis riwayat Imam Muslim ini ingin mengajarkan kepada kita, inilah keagungan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak menzalimi hambanya. Sebab tu Allah kata, aku tak zalim daripada awal. Jadi last kali, kalau apa-apa berlaku, salahkan diri sendiri. Sebab kalian yang buat, dah dibilang, maknanya dah diberitahu dah. Jangan buat itu, jangan buat ini. Tapi kalian buat juga. Bila Allah Subhanahu Wa Taala murka contohnya, Allah Subhanahu Wa Taala mengazab seseorang hamba, takkan kita nak salahkan Allah, ya Allah kenapa masukkan aku dalam api neraka? Tak boleh gitu. Allah tak akan masukkan kita dalam api neraka saja-saja sebab Allah tu tak menzalimi. Allah ingatkan, aku tak bersifat dengan sifat zalim. Tapi apa yang kalian dapat kerana perbuatan diri kalian sendiri. Kenapa kalian masuk neraka? Jangan salahkan Allah. Jangan tanya pula asal pula aku masuk neraka, tak fair. Kawan aku masuk syurga tapi sama-sama masuk dalam kuliah Suasana Sakinah. Macam tu kan? Contohlah kan nak kata gitu. Tapi mungkin ia berbalik kepada niat dan keikhlasan kita. Kita dah banyak kali bincangkan. Orang kalau dia belajar bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, memang Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam api neraka. So, kita kata di sini, buruk dan baik itu kita yang tanggung. Dia beri manfaat pada Allah, tak. Kurangkan apa-apa pada Allah, tak. Berikan keagungan pada Allah, tidak. Ia akan balik pada diri kita sendiri. Kita belajar apa? Kerana Allah itu yang beri hidayah, ini sifat Allah lagi. Allah itu yang beri rezeki, sifat Allah. Allah itu yang maha pengampun. Allah itulah yang memberikan manfaat dan mudarat kepada hamba. Allah itu dia lihat
tentang ketakwaan kita, tetapi sikit pun ketakwaan kita tak memberikan keagungan ataupun menambah keagungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah nampak kita ni jahat, sikit pun tak memberikan apa pun kekurangan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beri apa yang kita minta, setiap sesuatu yang kita minta. Setiap kali Allah beri, itu pun tak kurangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala lihat pada amalan kita bagaimana. Dan kita akan dapat balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau baik, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau buruk, Allah ingatkan, salahkan diri masing-masing. Sebab itu yang kita buat sendiri. Allah tak suruh. Okey? Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan yang berikutnya. Ketika hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyedari semua ini. Sekarang kita dah sedar dah tentang semua ni. Kan? Apa yang perlu kita buat? Maka dalam jiwanya akan muncullah kekuatan pengharapan kepada Allah semata. Kita belajar hadis ni yang ada 10 poin ni kan. Dia buat kita jadi orang yang nak letakkan harapan hanya pada Allah. Bukan pada makhluk Allah. Dan ia hanya akan menginginkan apa yang ada di sisi Allah dan meminta semua keperluannya hanya kepada Allah. Kita akan minta semua, setiap hal yang berkaitan tentang urusan hidup kita ini pada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Yang menunjukkan bahawa kita hamba sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Okey, sampai situ saja perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Boleh? Boleh insyaAllah. Senyum kakak. InsyaAllah. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.